menghadapi bencana, pengurusan sisa sampah dan juga sisa pepejal itu dilakukan dan apakah kesan-kesannya sekiranya perkara itu tidak dilaksanakan secara efektif. Jadi kita bersama dengan tetamu kita, terus kepada tetamu kita. Hari ini kita bersama dengan Encik Muhammad Rosli Haji Abdullah yang juga merupakan Ketua Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara JPSPN dan juga Encik Mio Razak, penyelidik lapangan Sahabat Alam Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita mengenai Kerajaan Akhbar itu tadi, tajuknya ada 150,000 tan sampah banjir untuk 5 buah negeri terjejas banjir. Kalau pemerhatian awal daripada pihak JPSPN itu sendiri, adakah anggaran itu sebenarnya melebihi sebenarnya? Ya, sebenarnya anggaran awal yang kita terima difahamkan di Kelantan saja, estimate-nya ialah mencapai 180,000 tan. Untuk sebuah negeri saja? Di Kelantan saja. Kelantan ya, saja. jadi kita belum tengok lagi negeri-negeri lain lah. Jadi apa yang sudah difikirkan dalam usaha untuk memastikan bahawa pemulihan ataupun penambahbaikan ke arah pelupusan sampah itu tadi? Untuk tindakan itu kita telah pun mobiliskan, telah menggerakkan syarikat-syarikat konsesi kita yang mana bagi negeri-negeri yang ada syarikat konsesi, mereka menjalankan aktiviti mereka, dan bagi Kelantan juga kita telah pun menghantar tim-tim kita lah untuk membantu pihak-pihak berkuasa tempatan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada. Hisham, kalau Hisham menyentuh berkenaan kesan sisa sampah itu juga dan juga bagaimana 150,000 tan di negeri Kelantan saja. Mungkin juga kita boleh tanyakan kepada Encik Mio kita yang juga mewakili Sahabat Alam Malaysia. Dari segi kesannya, bagaimana, adakah perkara ini yang disebabkan banjir yang kita tahu disebabkan oleh taburan hujan yang lebih banyak daripada biasa? Adakah faktor-faktor lain turut menyumbang? Contohnya mungkin kawasan tadahan hujan yang berkurangan, cerapan ataupun tanah sebagai cerapan yang kurang berfungsi, dan ini juga antara punca-punca. Okey, terima kasih. Berkenaan dengan apa yang disiarkan dalam akhbar tadi, berkaitan dengan sampah, ini adalah sikap daripada aktiviti manusia. Jadi ini menunjukkan sikap masyarakat kita. Bukan jadi maknanya menguruskan tahap kesedaran menguruskan sisa pepejal itu masih belum di tahap yang boleh dibanggakanlah. Jadi kita dari masa ke semasa kita akan adakan program-program berbentuk awareness, membentuk kesedaran kepada masyarakat secara sukarela. Secara kita buat secara macam maknanya sukarelawan. Bukan dibayar apa. Kita ada program yang membentuk awareness. Itu yang kita buat dari masa ke semasa. Jadi saya rasa selepas daripada pasca banjir ni, kita akan adakan lagi, kita akan giatkan lagi bagi kesedaran kepada masyarakat supaya menyedari sampah ini telah menyebabkan kehidupan masyarakat terjejas lah. Tapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan berlakunya banjir selain daripada sampah, terutamanya aktiviti manusia juga. Contohnya pembalakan, itu lebih masyarakat kena perlu tahulah. Kemudian dari segi pengurusan sumber alam, kita tengok beberapa negeri kesan daripada pembalakan berlaku begitu teruk sekali. Jadi menyebabkan kesan yang diterima oleh penduduk tu bertambah teruklah. Jadi ini yang kita nak bagi kesedaran, peranan NGOs, peranan Sahabat Alam Malaysia hanya memberi kesedaran, dan kita juga bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan pihak berkuasa. Saya bersetuju untuk melihat dari segi itu faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya satu-satu keadaan banjir. Yang saya boleh juruskan kepada Tuan adalah mengenai dari segi sampah itu, kalau kita faham istilahnya adalah benda yang sudah menjadi sisa, yang bahan terbuang. Tetapi apabila berlakunya banjir, apa sahaja yang dihanyutkan itulah sampah. Yang benda yang sudah tidak boleh digunakan itu sudah menjadi sampah. Perabot, kereta dan juga pelbagai lagi barangan yang ada di rumah, ia akan menjadi satu yang dia akan sebagai sampah. Lantaran itu, adakah ada terdapat pembahagian? Biasa kalau kita faham pelupusan pepejal untuk gelas, untuk tin, tetapi saya rasa ini tidak ada masa untuk kita melupuskan. Jadi SOP pelupusan itu bagaimana itu nanti? Saya rasa keutamaan pada masa ini ialah untuk melupuskan sampah-sampah yang bersifat organik ataupun
yang senang mereput ataupun perishable. Contohnya makanan-makanan yang telah tercemar ni, bangkai-bangkai binatang dan sebagainya ni. Yang mana inilah jenis-jenis sampah yang kalau tak di-clearkan secepat mungkin akan mendatangkan ancaman kepada kesihatan. Jadi itulah kita nasihatkan juga pada semua penduduk yang terlibat untuk clearkan jenis-jenis sampah yang sebegini. Yang sampah-sampah pukal yang lain tu mungkin boleh dululah. Boleh bertahan lagi lah. Cuma yang sampah ini yang perlu kita, kalau boleh kita bungkus sebaiknya dan kita letakkan di sisi jalan untuk diangkut oleh syarikat-syarikat konsesi lah atau pihak berkuasa tempatan. Bagi sampah-sampah pukal yang lain tu saya rasa kita stepnya juga kita perlu lihat sama ada kita perlu tengoklah sama ada benda tu boleh digunakan semula juga. Sebab kadang-kadang benda tu kalau kita bersihkan, cuci boleh digunakan semula. Dan ini bukan saja dapat mengurangkan kos kepada mangsa, tapi juga boleh mengurangkan sisa-sisa pejal yang perlu kita lupuskan pada masa ini. Tuan, pernah dilalui atau tidak sebelum ini situasi yang hampir menyemai, tetapi kita faham ini terbesar, tetapi sekurang-kurangnya ada pengalaman yang boleh dijadikan sebagai panduan? Ada? Sebenarnya banjir ini memang berlaku kerap juga di negara kita ni. Betul. Dan beberapa tahun yang lepas di Pahang kan, di Pahang dan di Johor yang mana berlaku kejadiannya agak besar lah. Jadi ini kita perlu bersedia jugalah sebab dengan perubahan cuaca, perubahan iklim yang berlaku sekarang ni, mungkin perkara ni akan menjadi lebih kerap. Mungkin setiap tahun akan berlaku perkara sebegini. Jadi maknanya kita perlu sentiasa bersedialah untuk menghadapi perkara-perkara begini. Encik Mio sendiri, kalau kita lihat keadaan banjir itu juga objek-objek ataupun sisa-sisa pepejal itu mudah dibawa arus apabila paras air sungai naik. Dan dalam hal ini, adakah alternatifnya selepas ini adalah untuk memastikan pusat pengumpulan sisa pepejal dan sampah itu dibawa ke kawasan yang lebih jauh yang tidak mudah untuk didekati dengan arus banjir dan sebagainya? Memang kita selepas daripada ini kita akan train ataupun latih sukarelawan kita untuk memastikan mengamalkan pembuangan sisa pepejal ni mengikut jenis-jenis sisa pepejal itu sendirilah, supaya tidak berlaku berlaku masalah macam sisa makanan akan tak sesuai dicampur dengan kaca ataupun kertas kan. Jadi makanan mungkin kita boleh makanan ataupun yang bahan yang mudah terurai kita boleh buat baja, kompos. Jadi kita kalau boleh meminimalkan pembuangan, kita boleh amalkan balik amalan 3R tu. Itu supaya kita nak mengurangkan penggunaan sumber alam lah. Jadi kita amalkan amalan 3R tu. Jadi perlu ada masa yang lebih agresif selepas ini. Kalau ada mungkin pasokan daripada antara NGO untuk turun padang untuk menerangkan lebih kepada mereka dari segi pembersihan atau pelupusan. Kalau kenyataan di sini ada menyatakan bahawa kalau di Kota Baru itu sendiri, di Kuala Krai dan juga di Balik Urai, kalau dihimpunkan sampah sarak itu, kita nak membagikan satu gambaran sekurang-kurangnya lebih kurang dalam menyemai bangunan 6 tingkat. Jumlah sampah itu satu jumlah yang sangat besar. Kalau sebelum ini jumlah rata-rata mereka adalah 300 tan satu hari, tetapi berganda menjadi lebih dari 5,000 tan satu hari. Adakah penggandaan usaha juga akan dilakukan untuk membantu mereka? Saya rasa itulah macam saya sebutkan tadi, kita pun dah mobiliskan sebab ini memanglah satu perkara yang bukannya macam perkara biasa. Kita memang perlu, dan syarikat-syarikat konsesi yang telah kita hantar pun memang sekarang ni sedang berusaha sudah berada di lokasi. Sudah berada di lokasi dan kita dah mobiliskan, in fact syarikat-syarikat konsesi daripada Johor, daripada Southern Waste Management, SWM dan juga Idaman di belah utara juga pun telah datang membantu di Kelantan. Tapi yang the main one is Alam Flora lah, yang mana kebanyakannya daripada Kuala Lumpur dan Putrajaya yang kita hantar ke sana. Pelupusan itu nanti bagaimana rupanya? Pelupusan dia akan hantar ke tapak-tapak pelupusan, yang mana saya difahamkan ada juga tapak-tapak pelupusan yang telah ditenggelami air. Jadi dia akan menyediakan tapak-tapak sementara lah, yang mana bila air surut nanti kita akan pindahkan semula ke tapak pelupusan yang asal lah. Baik, Encik Rosli, cadangan oleh Datuk Seri Syabri Cik bahawasanya kita perlu mengadakan sistem kesiapsiagaan nasional untuk kita bersedia untuk selepas ini pengurusannya perlulah lebih mesra banjir, pengurusannya perlulah disesuaikan dengan
keadaannya selepas kita tahu apa yang bakal berlaku di penghujung tahun. Dalam hal ini, bagaimana pengurusan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal untuk disesuaikan dengan sistem mesra banjir ataupun kita kata living with the flood dengan izin? Ya. Macam tadi ada saudara bertanya tadi pasal planning kita untuk tapak-tapak pelupusan. Sebenarnya bagi tapak-tapak pelupusan baru, memang banjir ni memang kita ambil sebagai satu faktor lah. Yang mana planning kita ialah untuk adjust untuk apa yang dipanggil 100 year flooding. Untuk tempoh 100 tahun, kita akan tengok kajian level banjirnya. Jadi dengan ini harapannya di masa akan datang tapak-tapak pelupusan kita tidak akan terganggu lah kalau berlaku banjir dan sebagainya. Ya. Sedikit saran daripada Tuan Mio itu sendiri supaya kita lebih melihat kepada keadaan banjir sekarang ini, apa yang mereka boleh lakukan? Apa agaknya saran yang boleh dilakukan oleh sahabat? Saranan kita kalau dalam skop dalam konteks sampah ni, jadi kita menyarankan kepada masyarakat supaya lebih bertanggungjawab terhadap pembuangan sampah sarap. Maknanya bila berlaku banjir macam ni, jadi baru kita dapat nampak dia punya kesan. Ya. Sedangkan sebelum berlakunya banjir, kita tidak memperdulikan tentang aspek pembuangan sisa pepejal dan sampah sarap tu. Betul. Saya rasa itu merupakan satu saranan yang betul. Kadang-kadang kita alpa, benda asas pun kita lupa. Terima kasih terucap kepada Cik Mio dan juga Cik Rosli daripada JPSPN. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan secara agresif sekarang ini akan dapat segera diaktifkan dan juga dapat segera membantu untuk memulihkan keadaan bertambah lebih baik. Yang penting selepas ini pasca banjir adalah untuk kita belajar daripada apa yang sedang ataupun yang telah berlaku, dan juga untuk kita memastikan bahawasanya dari segi pengurusan, dari segi bagaimana kita membangunkan sesuatu kawasan itu perlu mengambil kira apa yang bakal terjadi. Dan sememangnya seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bahawasanya kita perlu untuk bersatu padu dalam menangani hal ini. Jadi kerjasama seluruh masyarakat itu diperlukan dan kita perlu untuk sama-sama memastikan agar kita berjaya mengharunginya bersama-sama.